Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya melakukan rakaman ini adalah untuk menerangkan lebih lanjut tentang perbezaan kelebihan dan kekurangan pembukaan tadika di bandar dan juga di luar bandar. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Ainur Syakinah binti Mazlan yang mewakili ahli kumpulan saya iaitu Nur Adila Maisara, Siti Nur Aisyah, Nur Syafiqah dan juga Ainul Fatin Farzana. Di dalam video pembentangan ini terdapat beberapa bahagian yang saya akan terangkan, antaranya ialah bahagian pengenalan, kelebihan tadika di bandar, kelebihan tadika di luar bandar, kelemahan tadika di bandar dan juga kelemahan tadika di luar bandar dan kesimpulan. Pada bahagian pengenalan, pendidikan merupakan salah satu aspek penting bagi negara yang telah mencapai kemerdekaan di mana ianya menjadi tanggungjawab kepada pihak kerajaan. Pencapaian pendidikan di Malaysia terbahagi kepada dua bahagian, iaitu pencapaian pendidikan di bandar dan juga pencapaian pendidikan di luar bandar. Hal ini dikatakan kerana akan mengakibatkan dua persekitaran yang berbeza bagi kanak-kanak di dua jenis tadika yang berbeza status. Apakah perbezaan tadika di bandar dan juga di luar bandar? Terdapat beberapa perbezaan antara tadika di bandar dan di luar bandar. Antaranya ialah tadika di bandar. Tadika di bandar terletak di kawasan bandar iaitu pusat pembandar. Bukan itu sahaja, ianya juga mempunyai kemudahan lengkap, moden dan mudah difahami. Tambahan juga ianya mempunyai jumlah penduduk minimum 10,000 orang dan sekurang-kurangnya 60% penduduk berumur 16 tahun ke atas sudah bekerja dalam sektor awam yang bukan pertanian. Yang kedua, tadika di luar bandar, iaitu manakala tadika di luar bandar pula terletak di kawasan luar bandar, iaitu perkampungan ataupun pendalaman. Bukan itu sahaja, ianya juga memberikan kemudahan yang sukar diperolehi, tidak lengkap dan kurang selesa. Tambahan juga jumlah penduduk kurang daripada 10,000 orang dan majoriti penduduk bekerja sebagai petani dan membuat pekerjaan kampung. Terdapat 4 kelebihan tadika di bandar, iaitu yang pertama, jumlah kanak-kanak meningkat. Peningkatan kanak-kanak di bandar akan memberikan kelebihan kepada pengusaha tadika atau taska di kawasan perumahan baru. Oleh itu, apabila jumlah kanak-kanak meningkat di suatu kawasan, ibu bapa akan mencari tadika yang berdekatan dengan perumahan mereka tinggal. Maka, dengan itu tadika di bandar dapat memberikan kesenangan kepada ibu bapa yang bekerja. Seterusnya, kelebihan kedua adalah menyediakan tadika yang berkesan. Penyediaan tadika yang berkesan perlu diwujudkan di kawasan perumahan baru di kawasan bandar agar proses pengajaran dan pembelajaran di tadika dapat diberikan dengan baik kepada kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun. Ini bagi membantu perkembangan kanak-kanak secara sihat dari segi fizikal, emosi, sosial dan proses pembangunan kognitif kanak-kanak. Oleh itu, penyediaan tadika yang baik perlu diwujudkan di bandar. Kelebihan yang ketiga pula ialah kepadatan penduduk di bandar. Penubuhan tadika berkelompok di kawasan bandar utama dan pada masa yang sama, penubuhan tadika di kawasan bandar tertumpu kepada kawasan mempunyai jumlah penduduk yang ramai serta kawasan yang mempunyai lebih banyak aktiviti ekonomi. Akhir sekali, kelebihan tadika di bandar ialah kemudahan bagi ibu bapa yang bekerja, iaitu lokasi penubuhan tadika di kawasan bandar memainkan peranan utama di kawasan perumahan. Hal ini kerana ianya memudahkan ibu bapa yang bekerja untuk menguruskan rutin harian mereka. Selain itu, kebanyakan tadika yang ditubuhkan bukan sahaja bertujuan untuk memberi ilmu pengetahuan kepada kanak-kanak, malah institusi pendidikan tadika menawarkan perkhidmatan asuhan. Justeru, keadaan ini menyebabkan permintaan yang tinggi dalam kalangan ibu bapa yang bekerja.
Bagi mengelakkan keciciran pembelajaran kanak-kanak di luar bandar, terdapat 4 kelebihan tadika di luar bandar. Antaranya yang pertama ialah sistem pendidikan berkualiti rendah untuk kanak-kanak daripada keluarga miskin di luar bandar, seperti penyediaan lebih banyak tadika dan sekolah. Selain itu, kawasan di luar bandar tidak sesak serta dapat mengurangkan kos pengangkutan anak ke sekolah. Seterusnya, yang kedua dapat menyediakan peralatan pembelajaran termasuk buku latihan dan lembaran kerja kepada setiap kanak-kanak supaya mereka mendapat peluang belajar sama rata dengan murid daripada keluarga yang berada di bandar. Selain itu, yang ketiga pula, dalam melaksanakan pengajaran yang dapat memenuhi standard dan juga mengambil kira keperluan kanak-kanak selaras dengan kandungan kurikulum yang memperkenalkan 4M, iaitu membaca, menulis, mengira dan menakul. Kerana guru perlu membimbing kanak-kanak menguasai 4M sebelum kanak-kanak itu ke tahun 1. Akhir sekali, yang keempat, berfokus kepada kurikulum berpusatkan kanak-kanak melalui pelbagai aktiviti yang melibatkan kanak-kanak secara aktif seperti belajar melalui bermain dan sebagainya. Aktiviti bermain di tadika dianggap penting kerana melalui bermain kanak-kanak dapat membina pengetahuan. Terdapat beberapa kelemahan tadika di bandar yang saya dapati. Antaranya ialah yang pertama, kos hidup yang tinggi. Kos untuk menyewa bangunan dan kos operasi lainnya di kawasan bandar boleh menjadi lebih tinggi yang boleh meningkatkan yuran yang perlu dibayar oleh ibu bapa. Selain itu, kesesakan lalu lintas. Di kawasan bandar yang sibuk, kesesakan lalu lintas boleh menyebabkan kesukaran bagi ibu bapa untuk menghantar dan menjemput anak-anak mereka dari tadika setiap hari. Seterusnya, keperluan ruang yang terhad. Tadika di bandar mungkin terhad dalam ruang fizikal yang boleh menyebabkan kekangan dalam aktiviti luaran dan ruang bermain untuk kanak-kanak. Akhir sekali, kurangnya akses kepada alam semula jadi. Tadika di bandar mungkin kurang akses kepada kawasan luaran yang luas atau alam semula jadi yang penting untuk pembangunan fizikal dan emosi kanak-kanak. Terdapat beberapa kelemahan tadika di luar bandar, antaranya ialah kurang kemudahan asas tadika. Sebagai kawasan luar bandar seperti di kampung pendalaman sering terdedah dengan ketiadaan bekalan air dan elektrik kerana kawasan pendalaman seringkali tidak diendahkan oleh kerajaan. Selain itu, jarak ke sekolah yang jauh. Hal ini dikatakan kerana tadika di kawasan luar bandar seperti di kampung pendalaman tidak mempunyai banyak tadika kerana kawasan yang tidak strategik. Oleh itu, ibu bapa harus menghantar anak ke tadika dengan jarak yang jauh dan sekaligus mengambil masa yang agak lama kerana kekangan jarak dari rumah ke tadika. Kelemahan tadika di luar bandar yang ketiga pula ialah kekurangan guru yang berkemahiran. Hal ini kerana tadika di kawasan kampung pendalaman seringkali kekurangan guru kerana masalah ketidaksepadanan option dalam kalangan guru telah mengakibatkan proses PDPC terganggu. Akhir sekali, keadaan kelas yang tidak sempurna. Keadaan kelas di tadika kawasan kampung pendalaman kebanyakannya tidak sempurna kerana pembangunan pendidikan di Malaysia lebih tertumpu kepada pembinaan sekolah di bandar. Di akhir pembentangan mengenai pembukaan tadika ini, kita dapat simpulkan bahawa pencapaian pendidikan prasekolah di bandar dan di luar bandar amat ketara jurangnya. Oleh yang demikian, semua pihak terutama pihak kerajaan dan ibu bapa haruslah mengambil langkah-langkah yang sepatutnya bagi mengatasi kelemahan pada setiap tadika dan tidak hanya mengutamakan kuantiti kanak-kanak yang ada pelajaran daripada kualiti pelajaran yang mereka perolehi. Sekian pembentangan daripada saya. Terima kasih.